Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi malam 22 Oktober 2021 bersama saya VVM Mirzaika. Memulakan berita malam dengan Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg menerima 2 kunjungan hormat di Wisma Papa Malaysia Kuching pada Jumaat. Kunjungan hormat pertama adalah daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Malaysia yang diketuai menterinya Datuk Seri Mahzir Khalid dan turut diiringi oleh Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Datuk Hasbi Habibullah dan Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Dalam sidang media selepas kunjungan hormat tersebut, Datuk Seri Mahzir memberitahu kunjungan itu adalah bagi membincangkan mengenai kolaborasi antara kementeriannya bersama Kerajaan Sarawak bagi membolehkan penyelarasan pembangunan di negeri ini. Dalam pertemuan dengan Yang Berhormat dapat mengadakan satu siri perbincangan yang baik bagaimana boleh sebuah kementerian Luar Bandar berkolaborasi dengan kerajaan negeri untuk membolehkan penyelarasan projek-projek pembangunan persekutuan melalui KPLB kepada negeri Sarawak dalam 4 komponen. Yang pertamanya adalah jalan luar bandar. Yang keduanya adalah bekalan elektrik luar bandar. Yang ketiganya adalah bekalan air luar bandar. Yang keempatnya adalah kesejahteraan rakyat yang melibatkan PPRT. Tambah beliau lagi menerusi pertemuan itu juga, pihak KPLB dan Ketua Menteri juga telah bersetuju bagi membangunkan sistem untuk berkongsi data kolaborasi dengan kerajaan negeri. Bahawa kita bersetuju untuk membangunkan satu sistem big data yang boleh kita collaborate dengan state. Maksudnya kita kongsi data bekalan elektrik, bekalan air, jalan raya, jalan kampung, ameniti sosial, rumah PPRT, baik pulih. Jadi tadika kemas bawah kementerian dan keusahawanan. Jadi kita masukkan dalam tu. Jadi kalau ambil satu hari ini tekan Parlimen Limbang, for example lah, you can see apa benda yang dalam Parlimen Limbang. Jadi you can carry benda tu, information tu ada sekali. Tak payah lagi nak kena cari lewat daerah tanya berapa jalan yang sudah siap, berapa jalan yang ada construction, berapa lagi future punya development. Kita dalam satu desk untuk data ni. Sejurus selepas kunjungan hormat pertama, Datuk Petinggi Abang Sohari kemudiannya menerima kunjungan hormat daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Tan Sri Anwar Musa bersama rombongan yang turut dihadiri oleh Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Datuk Abdullah Saidul. Bercakap ketika ditemui media, Tan Sri Anwar berkata kunjungan mereka adalah bagi membincangkan mengenai pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dan program-program yang berkaitan dengan rancangan masa depan negeri Sarawak. Ujar beliau, Kerajaan Sarawak mempunyai perancangan yang strategik dan jelas dalam memastikan setiap rakyat dan kawasan memperoleh kualiti konektiviti 4G malah 5G. Yang kita kira sesuatu yang sangat strategik bagi negara. Dan Kerajaan Negeri Sarawak mempunyai satu perancangan yang cukup jelas dalam soal memastikan bukan saja konektiviti diperolehi oleh semua rakyat dan kawasan di Negeri Sarawak, tetapi Yang Berhormat Ketua Menteri menekankan tentang perancangan Negeri Sarawak untuk mempunyai kualiti konektiviti 4G malah 5G. Kerana ada perancangan-perancangan tertentu yang telah digubal di kerajaan negeri yang saya nampak sesuatu yang sangat baik, terutama sekali hal-hal yang berkaitan dengan memodernkan sektor pertanian, sektor peladangan dan juga sektor-sektor yang lain yang memerlukan kepada perkhidmatan jalur rema 5G khususnya.
Berita seterusnya, pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 memberi sinar baharu dalam usaha mengekang penularan wabak pandemik COVID-19. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata, sejak penemuan vaksin, kadar jangkitan COVID-19 berjaya dikurangkan. Katanya ini dapat dilihat apabila kes positif COVID-19 menurun pada bulan Oktober selepas berjaya mencapai imuniti kelompok berbanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Nasib kita mana? Lapan nak ada vaksin, nak boleh kita nampak yang hidup bergulai no COVID ataupun ngagai fasa endemik, nak boleh. Kalau kita sudah bisa vaksin, nyala kita boleh bisa assurance, guarantee kita nak berbadi ataupun bergejala keberat boleh mai kita lesi. Nyala kita datuk boleh memai direct masuk fasa endemik. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Kongsi Fakta dan terima kasih kepada petugas Barisan Harapan 2021 Daerah Sebau, Bintulu pada Khamis. Seramai 152 petugas Barisan Harapan dari 11 agensi yang terdiri daripada kaki tangan dari Klinik Kesihatan Tubau, Klinik Kesihatan Lubuk Tapang, Klinik Kesihatan Labang, Klinik Kesihatan Sebau, Sukarelawan Pusat Pemberian Vaksin PPV Sebau, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Sarawak Energy Berhad SEB, Jabat Daerah dan Jelalong Action Committee di daerah Sebau menerima sumbangan makanan. Dalam pada itu, beliau yang juga adun ke mana meminta setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK serta tuai rumah memainkan peranan penting dalam menasihati penduduk mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Jadi kita tuai rumah, lepas kita nak boleh mayuh berkumpul pada ngagai bala asal bisa rengat, bisa asal-asal demam, batuk, sakit tok, ke kerongkong, mesti meli utayak cek dari dulu. Cek elio kah, cek kena swab hidung kah. Ente ya 2 baris tes no kontrolnya sama-sama besi lain. Mesti bertemu kau doktor. Turut diadakan ceramah berkaitan dengan COVID-19 yang disampaikan Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chung Sien Liang. Hadir sama Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak, Samad Junai. Laporan berikutnya, seramai 8 anak Sarawak yang belum menerima taraf kewarganegaraan sebelum ini menerima taraf kewarganegaraan Malaysia di bawah Perkara 15-A Perlembagaan Persekutuan pada Jumaat. Surat kelulusan kewarganegaraan itu disampaikan oleh Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah di bangunan Sultan Iskandar, Kuching. Yang hari ini yang hadir untuk menerima surat kelulusan adalah 8 orang yang berada di sekitar Kuching. Yang lain berada di luar bahagian Kuching, jadi mereka tidak dipanggil untuk menerima. Mereka akan menerimanya sendiri nanti. Surat itu akan dihantar kepada mereka, ya. Difahamkan dalam mesyuarat jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKKSK tersebut telah membincangkan sebanyak 145 permohonan yang telah diterima. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah berpesan bagi yang ingin memohon kewarganegaraan hendaklah menghantar dokumen yang lengkap supaya menjimatkan masa dan mempercepatkan lagi proses tersebut. Selain itu, beliau juga berharap agar jawatan kuasa khas dapat memenuhi terms of reference yang telah dibentangkan semasa mesyuarat supaya mereka yang menaruh harapan untuk dianugerahkan status kewarganegaraan tersebut dapat menikmati pelbagai kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Malaysia. Manakala di Limbang, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memaklumkan kerajaan negeri sudah banyak mengeluarkan peruntukan bagi membantu golongan sasar. Antaranya, ujar beliau, peruntukan khusus kepada nelayan, petani dan penternak serta mereka yang terlibat dalam bidang pertanian dan perikanan. Tapi di kita untung ya, ada lagi satu agensi membantu, NRDA. NRDA ini membagi enjin lah. Tapi untuk lautnya, darat pun tak pakai. NRDA.
agensi di bawah Ripoda atau membagi enjin, dan memang untuk orang nelayan kan, jadi kita tidak lupa dengan nelayan ya. Kemudian ada lagi program khas di bawah EFF, Puan apa? Projek usahawan aquaculture. Jadi itulah di bawah BPS Abang Jo ni banyak. Atau untuk bantuan pertanian nelayan yang lain banyak, kerja experience panjang, banyak projek kan. Kalau kita sesuatu habis. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan simbolik penyerahan bantuan input peralatan perikanan nelayan BIPPN dan input fasilitasi pertanian AFF di Pusat Latihan Pertanian Stesen Kubong, Limbang. Sementara itu, jelasnya bantuan musim tengkujuh adalah inisiatif Kerajaan Sarawak membantu nelayan yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian Sarawak dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi meringankan beban semasa musim tengkujuh selain bantuan sara hidup Kerajaan Persekutuan. Kedua-duanya dibantu dari segi sara hidup dan kemudahan yang lain. Tapi sejak 2019, Kerajaan Sarawak atas budi bicara yang amat berhormat Perdana Ketua Menteri telah pun memberi peruntukan khas bagi para nelayan ini untuk bantuan musim tengkujuh, top up kepada bantuan bulanan mereka daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah 300 sebulan. Ini top up tapi untuk musim tengkujuh saja, iaitu pada bulan November, Disember, Januari, Februari dan Mac. Dalam program berasingan, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu para pembeli rumah perumahan Ranggau kini boleh menarik nafas lega apabila kerja-kerja pembinaan rumah yang dinantikan sebelum ini telah dimulakan. Tambahnya, masalah yang selama ini membelenggu pembeli rumah akhirnya telah dapat diselesaikan biarpun mengambil masa lama. Projek ini adalah terdiri daripada dua komponen. Komponen pertama adalah penimbukan tanah yang diserahkan kepada sebuah syarikat SDC, Housing Development Corporation, iaitu daya builder untuk penimbukan tanah, dan dia beberapa isu timbul dan sebagainya, teknikal mengambil masa yang panjang lah. Sebab itu berlaku kelewatan. Pada masa yang sama, pihak DC juga membuat perancangan untuk melantik kontraktor untuk pembinaan rumah. Itu komponen yang kedua. Walaupun isu penimbukan tanah belum selesai sepenuhnya, tapi kita dah melantik, SDC telah melantik kontraktor iaitu Smart Housing, juga anak syarikat SDC lah, untuk membina rumah. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota lagi, pembinaan rumah itu akan dilakukan secara berfasa. Kontrak pembinaan rumah berkenaan sudah bermula 5 Oktober lepas dan dijangka siap pada 4 April 2024. Selanjutnya pula, Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU telah memenangi Anugerah Alam Sekitar Ketua Menteri CMEA 2019-2020 bagi kategori pihak berkuasa tempatan dan Majlis Bandaraya dengan tema Enhancing Environmental Stewardship, lanjutan dari tema sebelumnya Nurturing Environmental Stewardship. Dalam sidang media khas bersama Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu CMEA bertujuan untuk mengenali usaha dan komitmen sesebuah industri, pihak berkuasa tempatan dan orang perseorangan terhadap keprihatinan terhadap perlindungan alam sekitar. Secara amnya, objektif CMEA bertujuan untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar kepada institusi swasta dan awam di Sarawak, memperkukuhkan konsep perlindungan dan pemeliharaan alam sekitar terhadap peranan setiap orang, mendorong amalan pengurusan persekitaran di semua lapisan masyarakat di Sarawak, dan objektif keempat ialah memberi pengiktirafan pada semua pihak yang memberi sumbangan besar dalam perlindungan dan pemeliharaan
alam sekitar di kawasan dan juga di negeri kita. Dalam pada itu, beliau turut mengulas mengenai pembinaan semula Jambatan Gantung Satok yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak yang telah siap pada Mac lalu. Buat masa ini, penyediaan dan penyelenggaraan Jambatan Gantung Satok masih di bawah JKR Sarawak dan peranan kita di DBKU ialah membantu dalam menyediakan tong sampah. Maknanya kita membantu untuk meningkatkan kebersihan. Jadi tong sampah telah pun disediakan dan juga kerja-kerja kebersihan, membersih kawasan tersebut. Dan di samping membersih sampah juga pemotongan rumput di kawasan persekitaran kawasan tersebut. Jadi yang itu telah pun dilaksanakan oleh Dewan Bandar Kuching Utara sejak bulan September yang lalu. Dalam pada itu, beliau sempat berkongsi mengenai salah satu projek pembangunan pintar di bawah projek pengindahan Kampung Nombor iaitu Smart LED Street Lightings. Difahamkan projek ini melibatkan pemasangan sebanyak 210 unit Smart LED Street Lantern di Jalan Patingan, Jalan Muhibah, Jalan Datuk Haji Baabul, Jalan Haji Mataim, Jalan Muda Hashim, Jalan Bol Hasan, Jalan Patinggi Ali, Jalan Haji Kasan dan Jalan Tanjung. Manakala di Sarike, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap adun Kuala Rejang, Datuk Lim Talib Saleh telah menghadiri majlis perasmian pembukaan Tanah Perkuburan Islam Baru Sarike pada Jumaat. Tanah Perkuburan Islam Baru Sarike tersebut adalah pemangkin kepada pelan pembangunan menyeluruh kawasan Sungai Sentebu, Sarike. Dengan resminya membuka Perkuburan Baru Islam Sarike, di mana 3 tahun yang lepas kita memohon tanah perkuburan ini daripada Pilihan Negeri dan alhamdulillah telah diluluskan 2 tahun yang lepas yang berukuran seluasnya 10 hektar ataupun 25 hektar. Tapi untuk fasa pertama ini kita membangunkan kawasan hanya 1 hektar iaitu 3 hektar dengan prasarana yang asas. Selain itu, tanah perkuburan baru itu katanya bukan sahaja menyelesaikan masalah ruang terhad di tanah perkuburan sedia ada, malah ianya juga mengakhiri penantian masyarakat Islam Sarike sejak sekian lama. Di Padawan pula, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin turun padang bagi meninjau projek naik taraf Jalan Padawan Fasa 1 pada Khamis. Beliau yang juga adun tarat memaklumkan projek sepanjang 14.225 km dari persimbangan Jalan Kuching Serian tersebut mengalami kelewatan atas sebab yang tidak dapat dielakkan. Justru Datuk Roland menggesa pihak kontraktor mempercepatkan pelaksanaan kerja naik taraf berkenaan dan memohon Jabatan Kerja Raya JKR terus memantau projek agar dapat disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julahi Narawi yang turut hadir memberitahu projek berkenaan telah mula dilaksanakan sejak tahun 2019 hanya mencapai 16.73% berbanding seperti yang dijadualkan iaitu 46.57%. Kalau kita melihat kepada projek ini tadi, ianya sudah bermula agak lama dan saya dapati bahawa kemajuan sebenar di tapak lapangan adalah dalam 16.73%. This is the actual berbanding dengan dijadualkan 46.57%. Maknanya ada kelewatan 29.84%. Jadi 29.84% adalah tidak begitu menggembirakan. Kalau saya dan rakan-rakan di JKR, even Datuk Roland pun, I think a delay of 29% is not a good sign to us. Adun Sebuyau itu menambah jalan tersebut adalah untuk kemudahan penduduk setempat yang menjadi jalan menghubungkan kampung, sekolah, klinik termasuk pejabat pentadbiran kerajaan. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Bagi mengelakkan jangkitan COVID-19, elakkan daripada berkongsi makanan dan minuman kerana ia berisiko menyebabkan rantaian jangkitan. Kita, jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS.